back to my channel. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk membuat video lagi. Jadi macam biasa kalau korang nampak setting macam ni bersama dengan wife saya, mana kita nak borak malam. Macam kita nak borak malam. Orang komen kata suara kena kuat tau. Tak dengar. Jadi sebelum kita start, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang masih setia dengan saya. Alhamdulillah. Dan kepada siapa yang masih baru, saya setia dengan awak. yes, awak sentiasa setia dengan saya seumur hidup saya. Dan kepada siapa yang masih baru, saya nak korang tekan butang subscribe dan teruskan menonton video-video saya. InsyaAllah saya akan beri konten yang memberi konten-konten yang menarik dan terbaik lah. Alright, kita mulakan. Ingat before ni kita ada cakap pasal seorang perempuan, betul ni? Yang Dia bukan seorang. kita I don't know is seorang ke apa, tapi sebab kita pun borak halfway je. Sebab ni tak boleh nak habiskan. Sebab adalah benda yang tak boleh nak disebut. Jadi kita terus dengan kisah baru lah. Kisah baru Terus senang lah, mudah. Mudah. Susah betul nak rekod time ni sebab ada orang judge kita. Dah sama. Boy. Baik. Bapak dia Sebab nak tengok muka kita. Kau hancur betul. Alright, kita teruskan. Okay, macam previous video, saya ada mention yang saya ada pergi buat berubat tu kan. Betul. Sebab saya selalu nampak dia tu. Jadi ustaz tu cakap saya punya hijab terbuka. Lepas tu terbuka tu bukan buat-buat, bukan memang aku nak pandang aku nak sangat ke tak, tapi memang tak tahu, secara tak sengaja. Lepas tu Yang saya selip untuk pengetahuan korang, hijab tu bukan yang hijab pakai tudung tau, bukan Hijab tu adalah satu, bukan aku buang terbiak pergi buka hijab, this hijab ni hijab. takut orang tanya, Bukan. Jadi hijab ni adalah satu barrier di antara kita boleh tengok Barrier betul lah. Wow, I don't know, you're so billion. It's satu barrier yang di mana kita ditutupi oleh satu barrier lah, supaya antara dua alam, iaitu alam yang Can kita boleh nampak. barrier is? Barrier is halangan lah. Come on, I know you speak English. Kau jangan judge aku bila aku bercakap boy. Okay, kita teruskan. Okay, lepas tu dia macam mana? Dia bukannya saya jenis like nampak like all the time around us. Tak lah, dia just that macam bila saya start terasa something tu, sometimes saya nampak. And then tapi alhamdulillah saya bukan jenis like nampak yang jenis direct. macam orang nampak figure like hantu. Dia macam Manakah kita cakap dia tu? Yelah, itulah kan, macam tak tahu kan, macam tak tu dapat macam kena tu macam cek phone ke apa benda ke apa kan. Bukan horns tu dia cek phone tahu lah kan. Gula tu kan. Tak, saya jenis saya selalu nampak macam ni nak cakap, nampak roh. Macam orang yang dah meninggal, lepas tu saya nampak macam tu lah kan. Lepas tu bila nak pergi berubat tu, sebenarnya saya pergi berubat sebab perempuan tu. Lepas tu parents saya start serius sebab siapa je nak percaya cakap macam nampak lepas. Sebab ayah saya jenis yang tak percaya. Lepas tu mak saya pula jenis yang macam kalau anak dia cakap dia selalu menidakkan tau. So orang ingat saya berhalusinasi sebab saya ni penakut. So macam terbayang-bayang ke apa kan. Lepas tu memang my parents memang tak layan lah benda-benda macam tu. Tapi benda tu jadi macam serius sebab saya selalu sakit kepala yang teramat. Sebabkan bagi saya lah, ni bagi saya tak tahu orang lain. Bagi saya rasa benda tu berat, sangat berat. Berat bukan berat apa tau. Dia macam dia tak semua orang boleh dapat adapt dengan benda tu, betul?
Ya, bila macam orang lain yang gifted, like really yang gifted betul-betul kan, dia maybe normal lah bila diorang dah terbiasa. Saya baru lah, benda tu bagi saya baru. Jadi saya tak boleh nak kawal. Macam mana saya, macam contoh saya nampak kat sana ke, saya macam jadi terdiam. Lepas tu jadi macam mata saya liar tau, mata saya kiri kanan kiri. Sebab kau faham tak? Lepas tu saya jadi macam sakit kepala apa semua. And then bila dah habis SPM, saya dapat tawaran pergi PLKN. Bila time pergi PLKN tu, bila dah saya selalu sakit kepala ke apa semua, try bawa pergi jumpa satu ustaz ni. Rupanya ustaz ni dia, kita boleh ke expose benda tu ajak ni? Sebab Rawatan Islam. ya, saya tak tahu nama dia, just that rasanya abang saya lah kot. Dia yang bawa bagi tahu mak saya yang ustaz ni adalah orang yang jaga seluruh PLKN. Faham tak? Dia ustaz tentera yang jaga PLKN ni lah. So dia dah terbiasa dengan benda-benda sebab budak-budak kan, sebab kan duduk kat hutan. Jadi dia akan macam dia tahu banyak pengalaman tempat-tempat PLKN semua tu. Lepas tu bila saya sampai je rumah dia, memang like kepala sakit gila. Lepas tu Hani rasa macam ni macam tuyul yang macam kau kat dunia lain, macam mama macam tu lah. Macam tu. Lepas tu tante pergi dekat ada lalu bilik nak jumpa ustaz lagi seorang tu ke apa benda kan. Macam yelah, tak adalah kau redam, mestilah ramai orang nak datang berubat kan. So kau kena tunggu turn lah. Lepas tu dekat satu bilik tu, pintu dia terbuka, of course orang berubat kan. Pintu terbuka, lepas tu ada makcik tu tengah berubat dengan ustaz tu. Tapi kat dalam, saya dengar something dekat dalam badan makcik tu. Dia cakap macam ni, dia macam suara perempuan yang tengah merintih. Halo saya, macam tu tau. Lepas tu saya dah memang dari awal masuk situ saya dah macam memang mabuk. Lepas tu bila saya dengar tu kan, saya terus lagi tuyar yang semua. Lepas tu saya macam nak jatuh pengsan, mama bawa saya pergi ke depan. Bawa ustaz suruh pergi ke depan kan, macam bagi saya calm down dulu, relax apa semua. Lepas tu bila ada time ustaz tu panggil saya, ustaz tu cakap apa ni, dia ni hijab terbuka, benda ni sepatutnya orang yang tak macam mana, bukan macam nak cakap macam tak menuntut ke apa. Memang sepatutnya kita manusia normal, memang Allah tak izinkan kita untuk nampak lah semua benda klinik kita. Tapi dengan izin Allah, kita akan nampak juga. Faham tak? Suatu hari nanti ke, bila-bila ke, kita akan nampak juga benda ni. Tapi dia cakap benda ni tak elok untuk manusia sebenarnya. Aku tak faham kenapa orang zaman sekarang nak menuntut sana sini untuk nampak, untuk nak nampak. Kalau korang ada kat tempat aku jadi someone yang paranoid, aku jadi someone yang, kau faham tak? Kau tak selesa dengan hidup kau. Dan aku pula macam ternampak-nampak, kadang-kadang sampai aku tercakap sorang-sorang. Faham? Sebab aku macam melayan benda tu. Tak pernah nampak kan saya dalam situasi tu kan. Tiba-tiba kalau kau tengok kan, lepas tu kau jadi macam, tiba kau marah sebab kau macam, apa benda kau pandang-pandang, macam tu, faham tak? Aku tak faham kenapa orang nak. Lepas tu kan, okay, kita back to cerita saya. So ayah saya cuma cakap lah, dia nak pergi PLKN dah, tapi saya ni macam ni. Ustaz tu cakap, benda ni semua dengan izin Allah, kita cuba tolong saya lah kan. Sebabnya memang tak patut untuk saya lah, sebab saya bukan someone yang menuntut ke apa. Jadi saya tak tahu macam mana nak jaga diri saya ke apa tau. And dia tahu keadaan dekat PLKN tu macam mana. Memang sangat tak elok untuk saya, sebab saya pun lemah. Saya pun lemah semangat tau. Dan ya tahu saya pun tak berapa sihat macam tu kan. Jadi dia cakap dekat ayah saya, seboleh-bolehnya jangan bagi saya pergi PLKN. Tapi memang saya
time tu abah pun cakap saya memang tak boleh pergi PLKM pun sebab dia dapat surat doktor, sebab saya punya history kesihatan saya memang adalah daripada kecil, so that saya memang tak boleh pergi PLKM. So macam ustaz cakap baguslah, tapi kita usaha jugalah untuk berubat saya so that saya tak ada lah nampak benda-benda pelik ni. Jadi time dia nak tutup tu memang aku rasa lembik, but bila ustaz tu macam pegang macam ni, saya pun pejam mata, macam dia adalah baca something ke, saya tak tahulah kan, Allahuaklam lah, tak tahulah apa benda tu kan. Tapi tak adalah dia macam hai yomonya, tak ada lah macam tu je. Dia baca doa macam tu je, dia selawat. Lepas tu kau rasa ringan tau tak? Sumpah, gila. Hanya rasa bukan like macam mana, rasa macam pening tadi tu kan, saya datang pening tau. Saya rasa ringan. Lepas tu since that saya tak ternampak macam anytime, just that saya merasa ada something, and then bila dengan izin Allah ni macam kau tiba-tiba ternampak macam orang-orang biasa, saya ternampak. Dia tak semua tutup. Dia tak ada macam selalu lah. Faham? Dia tak ada sebab itulah. Tapi one fine day maybe akan terbuka juga lagi, maybe. Macam itulah, just that macam kau kena lindungi diri kau. Macam itulah, memang ustaz tu cakap kat saya, sebenarnya saya kalau nak pergi ke mana-mana seeloknya memang kena baca ayat kursi dulu 3 kul untuk melindungi diri. Cerita dia kat sini, motif dia kita bukan nak cerita seram je. Untuk episod kali ni saya nak bagi tahu yang sebenarnya kau nak buka hijab kau bukannya semudah tu tau. Itu semua kerja Allah. Faham tak? Itu semua kerja Allah. Kau menuntut macam mana pun, kalau Allah tak izinkan kau, takkan nampak. Dan apa motif orang nak nampak? Benda tu tak mudah. Kadang-kadang orang terlalu berani tau. Dia macam aku nak nampak lah benda ni supaya dia dapat rasa. Dan setengah orang juga ni yang dia tak sup dengan benda-benda macam ni. Saya rasa lah. Saya mungkin lah tak berapa tahu pasal benda ni sebab saya punya experience pasal benda tu pun berapa tahun, tak lama. Sebab betul-betul tak nak benda ni tau. Sebab macam mana nak explain lah, saya betul-betul rasa terganggu dengan hidup macam tu. Orang macam orang cakap, orang macam terjadi orang gila lah, cakap seorang ke, tiba-tiba termenung ke apa kan. Macam kita dulu pernah overnight ke macam tu, kita pergi tengok wayang kan. Kita ada lalu jalan-jalan yang gelap apa semua kan, sampai awak kena tutup mata saya so that saya kalau tidak, kalau dia kan dulu kan time ni dulu time belajar kita orang kalau macam balik overnight, dulu time belajar suka tengok wayang, lepas tu balik malam, lewat malam. Sebab dulu daripada jalan tu memang tak ada lampu, tak ada apa. So tiap kali kalau balik, kalau kita orang overnight, kita orang akan dalam kereta, lalu satu laluan tu, okey awak tutup mata. Di situ tutup mata, sepanjang jalan tu tutup mata lah, tak nak lagi mata dia macam ni tau. Dia kadang-kadang kalau dalam kereta dia macam, awak nampak tu tak pak? Dia boleh bantai macam tu, kita tengah drive, bantai tak pecut 1415. Faham tak masalah dia? Kau tak tahu benda tu like real orang sepatutnya tak payah tegur, faham tak? Lepas tu saya kalau dah jalan dah terang baru dulu buka mata. Itulah sepanjang kalau berkenalan dengan dia, kalau lalu tempat gelap macam itulah dia punya kena tutup mata dia. Tapi sekarang alhamdulillah lah tak ada dah benda-benda macam tu. Mungkin sebab saya lah, mungkin orang yang macam orang lain tu mungkin dia kuat so that dia boleh hadap benda tu lah, yang hijab-hijab terbuka, yang gifted ni Allah bagi ni. Saya tak macam tu, bagi saya tak ready, and saya rasa saya tak berkemampuan nak berubat orang ke apa benda ke, tak. Jadi sebab itulah saya memang betul-betul minta kat ustaz tu ke apa ke kan, memang saya tak nak. Lagi satu kan, orang cakap ni gifted kalau nampak tu. Jadi orang cakap jangan cerita ke orang. Tapi every time kalau apa-apa je memang saya akan cerita. Sebab
Orang cakap kalau once kau cerita, benda ni hilang. Sebab dia gifted kan. Aku takkan simpan, aku cerita je kat semua orang. Tak adalah kat semua orang. Just like, sebab kalau kita cerita kat semua orang benda-benda macam ni, orang takkan percaya. Dan saya percaya yang korang tengok ni pun korang akan cakap, yelah tu, entah untuk views je kan. Macam nak tiru zaman sekarang kan banyak orang buat seram-seram ke. Ikutlah nak cakap apa, aku yang merasain dia. Lepas tu dan sekarang bila saya macam dah tak terlalu macam tu, aku jadi makin takut. Betul tak? Jadi makin takut tau. Sebab saya rasa macam saya macam saya Dia sebenarnya apa-apa pun mindset kita tak kita memang tahu kehadiran dia. Maknanya dengan mata kasar kita ni kita memang tak nampak dia. Tapi kalau kita terlalu memikirkan, maknanya tu benda tu ada je. Sekarang ni pun dia ada je tapi kita tak nampak. Tak, masalahnya sekarang kalau dulu kau selalu nampak kau tahu kalau macam kau duduk malam-malam kan, kalau kat celah tu mesti ada, kalau ada kat atas mari ada tengok macam tu, faham tak? Kau dulu kau nampak macam tu kan, kau tahu macam tu. Bila sekarang kau macam like clear macam tu kan, mesti kau akan terfikir-fikir macam sekarang mesti ada. Aku jadi macam tu aku jadi penakut. So kesimpulan dia, kita biarkanlah itu urusan Allah. Itu semua kerja Allah. Orang tu gifted ke tak gifted tu, itu semua terpulang pada dia. Nak buang ke nak simpan pun terpulang pada dia. Dan aku pernah cakap kat sini, terpulang untuk korang semua nak percaya atau tidak. Tapi bagi aku, tak seeloknya korang nak buka-buka benda tu, nak tahu lebih pasal benda tu, nak tahu macam mana pasal benda tu. Korang just jaga diri korang. Dengan izin Allah, macam aku cakap, dengan izin Allah, one fine day korang kalau akan. Allah tu nak tunjuk hari ni, kalau esok, kalau kejap lagi itulah. So korang tak payahlah nak selidik macam mana lah. nak buka apa benda semualah. Macam dulu saya pernah dengar cerita potong ambil air mata kucing lepas tu sapu kat mata. Oh ada saya ada dengar. Ya Allah, Sapu air mata kucing dekat kening ke bawah mata ni? dekat mata macam tu lah. Nanti nak terbuka lah. Itu semua tahyul tau. So janganlah korang percaya benda macam tu. Jadi kita jumpa lagi di episod akan datang di dalam Borak Malam. Bye.